Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikna Muhammad daripada bidang Mechanical Engineering ingin membuatkan forum yang bertajuk Alam Sekitar. Bersama saya dua orang panel. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Razatan, pelajar daripada Universiti Teknologi Petronas, memegang nombor ID 24006367 daripada bidang Petroleum Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Haras bin Muhammad Nasir. Saya sedang menuntut ilmu di Universiti Teknologi Petronas dalam bidang Petroleum Engineering. Terima kasih para panel kerana mengenalkan diri anda. Bersama saya terdapat beberapa soalan yang ingin ditujukan kepada anda. Sebagaimana kita tahu, di Malaysia terdapat beberapa negeri yang sering mengalami banjir seperti Kelantan dan juga Selangor. Okey, panel Irfan, berdasarkan pengalaman anda, pernahkah anda berada di dalam situasi banjir? Terima kasih kepada moderator yang mengajukan soalan. Untuk saya, pengalaman saya dalam situasi banjir ini, walaupun saya berada di kampung halaman di kawasan Selangor, iaitu area Banting, di kawasan kampung, saya tidak pernah mengalami situasi banjir disebabkan kawasan perumahan saya yang tanah yang agak tinggi berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Sebagai itu, kawasan perumahan saya tidak pernah mengalami situasi banjir berbanding dengan kawasan-kawasan lain di area Selangor. Sekian. Okay, terima kasih Irfan. Bagaimana dengan anda pula, panel Rafiq? Okay, untuk soalan yang ditujukan kepada saya, setakat saya hidup, belum pernah lagi saya mengalami pengalaman banjir ni, kerana ibu bapa saya berasal dari negeri yang jarang berlakunya kejadian banjir, dan saya menetap di Pulau Pinang. Pulau Pinang, seperti yang kita tahu, Pulau Pinang pernah sekali berlaku banjir yang teruk, tetapi pada tahun 2004. Waktu tu, seperti yang kita tahu, saya dan diri saya yang belum lahir lagi. Jadi saya memang tidak pernah mengalami keadaan banjir. Okey, terima kasih Rafiq. Okey, sebagai pengetahuan anda, sungai, tasik dan laut merupakan aset penting di Malaysia, antaranya untuk menarik tarikan pelancong. Okey, soalan yang ingin tujukan, bagaimanakah anda melihat manfaat utama daripada usaha memelihara sungai, tasik dan laut negara kepada masyarakat tempatan dan ekonomi negara? Encik Irfan. Terima kasih kepada moderator. Bagi pandangan saya, manfaat utama daripada menjaga sistem perairan ni, kita dapat menghasilkan sumber air yang bersih untuk kehidupan kita. Seperti yang kita tahu, air merupakan satu perkara yang kita sangat perlukan untuk hidup. Jadi, dengan sumber air yang bersih, kita dapat mengelakkan dari banyak perkara-perkara buruk seperti masalah kesihatan, keracunan dan sebagainya. So, bagi saya, manfaat utama daripada menjaga sistem perairan ini adalah dapat menghasilkan sumber air yang bersih kepada masyarakat. Terima kasih panel Irfan atas pendapat yang diberikan. Bagaimanakah jawapan anda, panel Rafiq? Okey, terima kasih untuk moderator. Saya setuju dengan poin yang moderator bagi tadi, iaitu sebagai tempat tujuan pelancong. Okey, seperti yang kita tahu, tempat-tempat pelancongan di negara kita ni banyak yang bermain dengan sumber air. Contohnya seperti pulau. Okey, contoh pulau yang ada di Malaysia, Pulau Perhentian, Pulau Bangkok. Jadi apabila kita jaga tempat pelancongan ini, dia akan beri manfaat kepada masyarakat, sekaligus juga dapat menaikkan ekonomi negara Malaysia. Ini kerana lebih ramai pelancong akan tertarik untuk datang ke Malaysia, kerana tempat-tempat yang bersumber ke air ini dijaga dengan lebih rapi, dan tempat ini akan menjadi lebih stabil dan keselamatan sentiasa terjamin. Jadi saya rasa tujuan tempat pelancongan ini merupakan manfaat utama daripada penjagaan sistem perairan di negara kita. Okey, terima kasih Rafiq atas pendapat yang diberikan.
amat menarik ya. Okey, sambung kita kepada soalan ketiga. Untuk pengetahuan anda, sumber makanan Malaysia banyaknya daripada laut, sungai dan juga tasik. So seperti ikan. Jika sumber air tersebut rosak, ia juga akan memberi impak yang buruk kepada diri kita dan juga orang lain. Okey, soalan untuk panel. Kesan positif terhadap sumber makanan negara jika sistem perairan negara dipelihara dengan baik. Irfan, boleh berikan pendapat anda? Okay, terima kasih moderator atas soalan itu. Bagi saya, kesan positif terhadap sumber air yang bersih kepada sumber makanan, kita dapat meningkatkan hasil pertanian untuk negara. Kenapa saya berkata begitu? Hal ini kerana bila air yang bersih, sudah tentu ikan-ikan di laut dapat hidup dengan keadaan yang baik. Seterusnya, penghasilan ikan-ikan juga untuk dipelihara semakin banyak. So daripada situ kita boleh lihat yang sumber makanan akan semakin meningkat. So daripada selepas itu hasil pertanian juga akan meningkat dan seterusnya ekonomi negara akan berkembang lebih besar. Okey, terima kasih Pak Irfan atas pendapat yang diberikan. Bagaimana dengan pendapat anda, Encik Rafiq? Okey, pada pendapat saya, okey, seperti yang kita tahu sumber makanan ni kalau bermain dengan air, dia bukan saja akan memberi impak pada sumber makanan yang dekat air. Contohnya macam ikan. Dia juga akan beri impak pada pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Sebab okey, kita dapat lihat bila sumber air yang tak bersih, kualiti sayur-sayuran, buah-buahan tu tak dapat dijaga. Jadi bidang pertanian di negara kita akan mula merosot dan akan beri impak pada masyarakat dari segi kesihatan juga. Okey, berbalik dengan keadaan yang baik, kalau kita menjaga sumber air supaya menjadi lebih bersih, sayur-sayuran ini akan dapat dijamin kualitinya, dapat dijual dengan harga yang tinggi. Okey, selain itu, seperti yang Penny Irfan cakap tadi, keadaan hidupan akuatik yang merupakan sumber makanan kepada rakyat-rakyat di negara kita akan kualitinya terjamin. Contohnya ikan yang baru ditangkap akan lagi segar kerana dia hidup di habitat yang berasalkan air yang bersih. Jadi selain daripada memberi impak pada manusia, ada juga haiwan yang menjadikan habitat akuatik ini sebagai makanan mereka. Contohnya kita dapat lihat dekat zoo, hidupan seperti beruang, dan beruang juga memakan ikan sebagai sumber makanan utamanya. Jadi saya fikir dengan menjaga sumber air dengan lebih bersih, hal-hal yang saya terangkan tadi merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari segi sumber makanan. Okey, terima kasih Encik Rafiq. Pendapat yang membuat saya terkejut dengan jawapan anda. Ringkas, padat dan tepat. Okey, soalan seterusnya. Okey, di Malaysia sekarang terdapat terdapat banyak sikap yang melakukan pembaziran air di negara kita. Sebagai contoh, kawan saya sendiri membasuh pinggan, selepas itu dia biarkan saja sinki itu terbuka air. Okey, Encik Rafiq, bagaimanakah kita untuk mengelakkan sikap ini berterusan di negara kita? Okey, terima kasih soalan yang ditujukan oleh moderator. Okey, saya tak nafikan yang
bukan segelintir, tapi majoriti rakyat Malaysia ni tak ada kesedaran terhadap betapa pentingnya air dekat negara kita ni. Okay, jadi antara cadangan yang saya boleh fikirkan untuk mengatasi masalah pembaziran ni, yang pertama, pihak berkuasa boleh anjurkan kempen. Contohnya kempen sayangilah air. Okay. Dengan menganjurkan kempen ini, kita dapat mendidik masyarakat di Malaysia, terutamanya golongan muda, untuk lebih berhemah dan berjimat cermat ketika menggunakan air. Kerana air ni merupakan sumber yang sangat penting. Bukan sumber yang sangat penting, sumber yang paling penting yang diperlukan oleh manusia untuk hidup. Bukan contohnya seperti kita sebagai sumber minuman, sumber untuk melakukan aktiviti harian seperti membasuh kereta, membasuh baju. Jadi dengan mengadakan kempen-kempen ini, kesedaran dalam diri rakyat Malaysia dapat dipupuk untuk lebih bersikap kasih sayang dalam menjaga keadaan air di negara kita. Okay, selain itu, pihak atasan juga boleh menguatkuasakan undang-undang terhadap orang yang tiada perasaan untuk, tiada rasa untuk menjaga air di negara kita. Contohnya seperti memberikan hukuman kepada orang yang tidak berhemah ketika menggunakan air. Contohnya Saman dulu ke saman? boleh. Contohnya memberikan saman atau denda kepada mereka yang melakukan pembaziran air secara terbuka. Tak kisahlah secara terbuka atau tertutup, tapi kita memberikan autoriti kepada yang melakukan pembaziran secara terbuka, kerana mereka tiada perasaan malu betapa pentingnya air ni di negara kita. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengadakan sikap prihatin dalam menjaga keadaan air dan kebersihan air di negara kita. Kesimpulannya, saya dapat simpulkan bahawa membazir ini adalah amalan syaitan yang dapat dicontohi oleh semua orang. Jadi itu saja dari saya. Okay, terima kasih Haji Rafiq, pendapat yang bagus. Okay, bersama kita ke soalan yang terakhir. Di Malaysia, kita ingin mengejar ekonomi untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama negara-negara yang lain. So, Malaysia telah membuat banyak kilang perindustrian, lebih-lebih lagi dekat dengan sungai, yang beri sedikit sebanyak impak yang buruk pada sungai. Tuan Irfan, boleh berikan pendapat anda keburukan yang akan berlaku jika tabiat ini terus dilakukan? Okay, terima kasih kepada moderator. Soalan yang sangat menarik ya. Okay, soalan tu berkaitan tentang keburukan sumber air yang tidak bersih. Yes. Okay, bagi pandangan saya, keburukan sumber air yang tidak bersih ni sangat banyak sama ada kepada diri kita, masyarakat maupun negara. Antaranya yang kita boleh lihat, sumber air yang kotor ni boleh memberi efek kepada kehidupan akuatik di dalam air. Juga boleh berlakunya bencana alam seperti banjir kilat, dan juga pencemaran, dan juga dia boleh memberi kesan yang buruk kepada kesihatan kita sebagai masyarakat. Okay, moderator, saya sangat suka untuk membahaskan tentang isu kesihatan. Seperti yang kita tahu, kesihatan kita ni perlulah dijaga, memang sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita berada dalam keadaan yang baik, untuk kita lakukan kehidupan seharian.
sehebat mana pun kita, kesihatan perlu dijaga. Seperti yang kita tahu, kesihatan perlu diutamakan. Kenapa saya membicarakan tentang kesihatan? Dengan adanya sumber air yang tidak bersih, dia juga memberi kepada impact kepada sumber makanan kita, yang boleh jadi dalam kondisi yang tidak baik lah. So bila sumber makanan kita dalam kondisi yang tidak baik, sudah semestinya dia memberi efek kepada pemakan ataupun kita sebagai pemangsa yang menjadikan hidupan laut ni sebagai sumber makanan. So daripada situ kita boleh lihat yang sumber air yang kotor ni keutamaannya kepada keburukannya kepada kita punya kesihatan lah. So bagi pandangan saya yang paling utama, kesihatan kesan buruk sumber air yang tidak bersih ni kepada masyarakat lah. Okay, itu saja daripada saya punya pendapat. Okey, terima kasih Encik Irfan kerana memberikan pendapat terhadap soalan tarikh tadi. Okey, dapatlah kita simpulkan bahawa terdapat banyak kelebihan memelihara sistem perairan negara dalam cabaran global. Banyak idea yang diberikan daripada dua panel kita yang segak lagi bergaya. Oleh itu, saya mahu seru seluruh rakyat Malaysia, kita harus bersatu teguh untuk menjaga kebersihan air di negara kita bagi menjamin masa hadapan. Bersatu teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.